Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya 282350 Muhammad Najmi bin Yusof bersama rakan-rakan kumpulan saya 282186 Hafizi Husni, 282555 Siti Nurbainun Ibrahim dan 282549 Siti Madiha Abu Hassan akan membentangkan berkaitan cukai barang dan perkhidmatan negara Singapura. Kita pergi kepada pengenalan cukai barang dan perkhidmatan. Cukai barang dan perkhidmatan atau di ringkasan CBP adalah cukai yang dikenakan ke atas bekalan barang dan perkhidmatan kepada peruncit. Dikenali juga sebagai Value Add Tax atau VAT. Terdapat dua jenis cukai barang dan perkhidmatan, bersatu dan dua. Di bawah sistem bersatu, iaitu cukai yang lebih biasa, cukai persekutuan dan negeri atau wilayah yang digabungkan menjadi satu pembayaran yang bermaksud semuanya dikenakan cukai pada kadar yang sama. VAT atau CBP adalah sejenis cukai tidak langsung, di mana cukai ini dikutip daripada pihak yang tidak menanggung keseluruhan kos cukai. VAT atau CBP biasanya dilaksanakan sebagai cukai berasaskan destinasi. Kadar cukai berdasarkan lokasi pengguna dan digunakan kepada harga jualan. Cukai ini telah dilaksanakan di Singapura pada April 1994 yang bertujuan mengurangkan beban cukai pendapatan yang lebih tinggi dengan mengenakan cukai tidak langsung ke atas penggunaan ekonomi. Kadar VAT atau CBP semasa di Singapura ialah 7%. Kadar cukai barang dan perkhidmatan dinaikkan dari 7% kepada 8% yang berkuat kuasa pada awal tahun ini. Cukai barang dan perkhidmatan yang dikenakan kepada semua penduduk Singapura bukanlah bertujuan membebankan mereka. Sebaliknya, mereka juga akan mendapat kelebihan kepada cukai yang dibayar untuk jangka masa yang panjang. Ini kerana setiap negara maju tidak terkecuali dengan cukai tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Madiha binti Abu Hassan, nombor metrik 282549. Seterusnya saya akan membentangkan mengenai definisi cukai. Menerusi Kamus Dewan edisi keempat, cukai didefinisikan sebagai bayaran atau sumbangan yang dikenakan oleh pihak kerajaan terhadap sama ada orang perseorangan, perbadanan, syarikat atau barang-barang untuk menanggung perbelanjaan negara. Seterusnya, GST dalam bahasa Inggeris iaitu Good and Service Tax merupakan cukai kepenggunaan yang dikenakan ke atas barang dan perkhidmatan di semua peringkat perniagaan. Seterusnya, di Singapura, cukai barang dan perkhidmatan merupakan cukai yang dikenakan ke atas pengguna domestik. Ianya boleh merangkumi apa sahaja barangan atau perkhidmatan import. CBP juga dikenakan kepada semua perniagaan yang berdaftar dengan CBP. Seterusnya, bagi tujuan cukai, yang pertama, membantu Singapura dalam menjana pendapatan negara tersebut. Pendapatan tersebut juga diperlukan oleh Singapura untuk menabur dalam rakyat dan prasarana. Seterusnya, untuk tujuan kedua, bagi membantu negara ketika berada dalam tempoh yang genting dalam menangani pandemik COVID-19 yang melanda dunia ketika itu. Seterusnya, tujuan yang ketiga adalah untuk membina Singapura yang lebih baik pada masa akan datang dan dalam masa yang sama untuk menambah pendapatan daripada kenaikan cukai barang perkhidmatan tersebut akan dimanfaatkan bagi menyokong fasiliti kesihatan dan penjagaan keluarga tua di Singapura berada di tahap yang lebih baik. Bagi pengelasan cukai, terdapat 8 jenis cukai yang berbeza yang digunakan oleh kerajaan Singapura. Melalui kaedah pembayaran cukai, cukai dibahagikan kepada dua iaitu cukai langsung dan cukai tak langsung.
cukai langsung merupakan cukai yang dikenakan kepada pihak yang tidak dapat mengalihkan beban cukai tersebut kepada pihak lain, manakala cukai tidak langsung adalah pihak yang diwajibkan bayar cukai mungkin berupaya mengalihkan sama ada sebahagian atau sepenuhnya beban cukai tersebut kepada orang lain. Pengelasan cukai yang paling sesuai untuk cukai barang dan perkhidmatan di Singapura adalah cukai tidak langsung. Bagi kadar cukai, mula diperkenalkan pada tahun 1994 sehingga 31 Disember 2002, Singapura mengenalkan kadar GST pada kadar 3%. Bermula 2003 hingga Disember 2003 pada kadar 4%. Bermula 2004 sehingga 2007 dengan kadar 5%. Bermula pada tahun 2007 hingga Disember 2022 dengan kadar 7%. Manakala bermula pada 1 Januari 2023 sehingga 31 Disember 2023 dengan kadar GST sebanyak 8%. Dan dalam perancangan bermula 1 Januari 2024, GST di negara Singapura akan dinaikkan kepada 9%. Saya Siti Nurbainu binti Ibrahim, nombor metrik 282555, akan membentangkan mengenai prinsip percukaian. Prinsip percukaian yang baik akan menghasilkan satu bentuk sistem percukaian yang berjaya, terutama bagi memenuhi prinsip ekuiti dan keberkesanan dalam pentadbiran cukai tersebut. Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh kerajaan Singapura dalam sistem percukaian, terutamanya cukai barang dan perkhidmatan, sentiasa disokong oleh prinsip perolehan pelbagai sumber yang merupakan satu sistem progresif berasaskan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Prinsip percukaian yang dilaksanakan di Singapura dapat memenuhi prinsip ekuiti dan keberkesanan dalam pentadbiran. Kesan cukai pertumbuhan ekonomi dapat mempelbagaikan sumber pendapatannya dan mengurangkan bergantungan kepada cukai langsung. Seperti cukai pendapatan, sistem cukai Singapura lebih berdaya tahan dan kurang terdedah kepada kemelesetan ekonomi dan turun naik dalam sektor tertentu. Bagi kesan cukai kerajaan, GST telah membenarkan kerajaan membiayai pelbagai program dan insentif kebajikan masyarakat. Hasil yang dijana daripada GST telah memainkan peranan penting dalam menyokong penjagaan kesihatan, pendidikan, perumahan dan perkhidmatan sosial yang lain. Singapura telah melaksanakan langkah-langkah seperti skim voucher GST untuk menyediakan bantuan yang disasarkan kepada isi rumah berpendapatan rendah dan membantu mengimbangi kesan GST ke atas barangan dan perkhidmatan penting. Kesan cukai masyarakat, GST telah memberi kesan yang lebih luas kepada masyarakat dengan menggalakkan tanggungjawab fizikal dan mengekalkan taraf hidup yang tinggi. Kadar GST Singapura yang rendah dan berdaya saing sebanyak 7% telah menyumbang kepada persekitaran mesra perniagaan negara. Hasil yang dijana daripada GST telah disalurkan ke dalam pembangunan infrastruktur, kemudahan awan dan perkhidmatan lain yang meningkatkan kualiti hidup keseluruh di Singapura. Secara keseluruhannya dapat disimpulkan GST telah memberi kesan positif kepada ekonomi, kerajaan dan masyarakat di Singapura. GST telah menyumbang kepada kestabilan ekonomi di Singapura. Ini telah menjadikan sistem cukai Singapura lebih berdaya tahan dan kurang terdedah kepada kemelesetan ekonomi atau turun naik dalam sektor tertentu. Selain itu, hasil yang dijana daripada GST telah memainkan peranan penting dalam menyokong penjagaan kesihatan, pendidikan, perumahan dan perkhidmatan sosial yang lain. GST turut menyediakan sumber pendapatan yang stabil untuk kerajaan, menyokong program kebajikan sosial dan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi dan taraf hidup yang tinggi. Akhir sekali, hasil yang dijana daripada GST telah disalurkan ke dalam pembangunan infrastruktur, kemudahan awam dan perkhidmatan lain yang meningkatkan kualiti hidup keseluruhan di Singapura. Sekian, terima kasih.